Terima kasih banyak kerana menghidangkan kami karya yang cukup berani dan cukup hebat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon kepadamu, ya Allah, lindungkanlah diriku dan keluargaku daripada segala kejahatan di dunia ini, ya Allah. Bimbingkanlah kami ke jalan yang Kau redai, ya Allah. Aku akan memusnahkan kebahagiaan kau sebagaimana kau memusnahkan kebahagiaan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini 9 hari bulan November. Saya pada hari Selasa 9 November Yalah 9 November jam 3 petang macam tu, saya tengok satu filem yang bertajuk Dendam Kesuma yang diarahkan oleh sahabat saya Jeffrey Rizal, dan juga bersama isteri dan keluarga beliau. First kali saya nak ucapkan tahniah dan saya sangat berbangga sebagai seorang sahabat kerana anda telah berjaya mengarahkan dan menerbitkan sebuah filem. Saya secara overallnya saya sangat bangga lah orang kata, sebab kawan saya dapat merealisasikan juga apa yang dihajatkan. Dia pernah beritahu saya 3-4 tahun dulu. Baik, saya nak review sikit lah sebagai seorang sahabat mungkin untuk masa hadapan. Saya baru ada dengar dia akan buat filem lagi. Saya sentiasa memberi semangat. Dan sebenarnya filem ni saya dah tengok offline dia. First waktu saya tengok offline dia, saya kata, Jeff, filem kau memang ada filem punya karya, naskah kau ini memang ada filem punya look. Saya cakap dari segi shot dia, dari segi saya memang sukakan composition shot. Jadi saya memang melihat lebih kepada shot dan composition di situ. Jadi waktu offline pun saya dah agak ini memang bagus, tapi saya tidak memberi penumpuan yang begitu serius. Tapi hari ini saya berpeluang melihat secara penuh filem yang telah siap. First kali saya daripada review saya tak pernah buat review filem pun. This is first time. Ini pun oleh kerana sahabat saya ni, jadi saya buat review sikit lah. Untuk Kopi Kau Show saya akan keluarkan yang pertamanya, saya nak bagi tahu sikit tentang kebaikan lah, maksudnya apa yang baik tentang filem ni. Yang pertamanya pasal cabaran cabaran syuting dalam satu lokasi. Bagi saya ini adalah satu yang cukup orang kata kita kena respect lah pada pembikin seperti ini, yang mana dia mempunyai cabaran syuting atau menyiapkan satu karya dalam satu lokasi. Jadi tidak semua orang boleh membuat sebegitu atau sebegini punya filem sebab cabaran dalam satu lokasi ni kita nak habiskan 90 minit lebih ataupun 100 minit tu. Saya rasa filem ni 90 minit macam tu, 90 minit lebih sikit. Jadi dia menggunakan satu lokasi. Saya boleh katakan 95% hanya satu lokasi, luar dan dalam rumah. Jadi ianya satu cabaran kepada sama ada pengarah tu sendiri ataupun pelakon tu sendiri ataupun semua yang bekerja di bawah satu filem tu. Bukan senang sebab kreativiti anda tu memang berada dalam satu tempat. Jadi saya rasa yang keduanya, saya rasa ini memang direka ataupun craft untuk dunia cerita itu sendiri. Maksudnya memang direka untuk dunia cerita yang bercerita untuk dalam satu situasi, satu rumah, dalam pelbagai konflik ataupun plot cerita yang diberikan. Jadi saya nampak bahawa cabaran dan juga dunia cerita ini adalah suatu yang kita perlu bagi penghargaan lah kepada pembikin, terutamanya pengarah itu sendiri. Yang keduanya, dia mengangkat tema kekeluargaan. Kita boleh tengok kalau daripada awal sampai habis tu memang cerita pasal satu keluarga saja. Cerita pasal keluarga ini ditimpa cabaran dan dugaan di dalam menyelesaikan masalah kerana diganggu oleh usikan ataupun oleh saka
oleh saka keluarga kan. So macam mana dia menyelesaikan masalah tu. Yang keempat, seperti yang saya cakap awal tadi, saya suka dia punya camera work, composition, apa semua, angle-angle yang diletakkan. So saya memang kenali Labu ni. Labu memang salah seorang cameraman yang bagus. So sekarang dia pun dah buat DP, buat filem apa semua. So saya memang tak petikai lah. Dan saya memang sentiasa sukalah dengan shot-shot yang diberikan, angle yang diberikan, cukup segala-galanya yang diberikan untuk sebuah karya filem. Yang keempat, saya amat tertarik dengan rhythm scene dan juga segmen. Rhythm maksudnya sound effect. Dia mengikut segmen dan mengikut scene dan memberikan satu debaran setiap scene itu. So dari segi sound effect yang diberikan tu memang kenalah pada tempatnya, dan saya respect dengan One Screen punya kerja atas arahan mungkin bersama Jeff dengan One Screen. So tahniah. Dan juga yang lainnya, saya suka menyentuh dari segi lighting punya kerja-kerja lighting kan. Memang efeknya sangat bagus kan. Kalau kita tengok ada dia punya depth, kemudian ada dia punya efek. Kalau tengok ada kadang-kadang tu memang cerita-cerita macam ni kan, cerita trailer macam ni, memang lighting memang main peranan. Dia memang menghidupkan cerita dan menolak scene itu menjadi lebih berkesan sebenarnya. So dengan cookies pakai, dengan shadow, which is very good punya lighting lah. Dan saya rasa mungkin equipment juga terhad mungkin. Saya tahu bahawa pembuatan filem ini menggunakan bajet yang mungkin bajetnya agak rendah, tetapi cukup kalau dia diberi peluang yang lebih. Mungkin saya rasa lightingnya lebih perfect lagi lah. Tapi bagi saya basic lighting itu memang lebih lah daripada basic lah. Memang dapat lah. Kemudian saya terpegun dengan sedikit tentang visual grading, color grading tu sendiri. Mungkin ada beberapa tempat yang tidak dapat diselamatkan, tapi overall sangat bagus kan, dari segi color apa semua memang cantik. Dan saya dengar postnya dekat Pinewood. So saya ucapkan tahniah banyak-banyak. Terima kasih kerana menghasilkan kerja yang baik untuk sahabat saya Jeff Rizal. Dan yang terakhir, saya boleh berikan kredit kepada muzik latar kan. Muzik latar memang One Screen, kita tahu orang muzik, dan memang rasa dia tu sangat tinggi terhadap setiap scene itu. Dia membawa, kadang-kadang saya terpengaruh sedikit dengan cerita waktu dalam tu, scene tu macam cerita Osman Ali pun ada dari segi muzik backgroundnya. Kadang-kadang saya terasa begitu, tapi secara tak langsung memang muzik yang diberikan tu memang One Screen memang menghayati betul lah scene-scene yang dibawa untuk melonjakkan lagi. Itu beberapa perkara yang saya harus puji ya. Dan sudah tentulah lakonan Jeff Rizal memang kita tak boleh sangkal lagi. Jeff Rizal memang di antara pelakon lelaki yang saya amat hormat daripada dulu, sehingga Datuk Tamimi pun pernah cakap dengan saya, Jeff Rizal mempunyai potensi. Mungkin peluangnya tidak ada, tapi pada filem ini yang dia produce, dia direct sendiri, saya rasa dia betul-betul all out lah untuk lakonan kan. So untuk lakonan mungkin sedikit lah tentang supporting ataupun beberapa watak yang lain lah. Watak nenek itu sendiri mungkin perlu lagi latihan, maksudnya begitulah. Tapi secara average memang saya rasa Jeff Rizal dia memang jaga sedikit lah lakonan. Cuma kalau nak diperbetulkan mungkin beberapa watak lagi lah, anak dia dan juga itu sikit nenek dia tu, macam tu lah. Itu dari segi lakonan lah. Baik, kalau saya nak sedikit tambahan untuk teguran ataupun kritikan yang membina untuk masa hadapan, saya nampak cerita ini strukturnya agak lemah. Struktur ceritanya agak lemah. Maksudnya dia kena, kalau ini pendapat saya, dia kena plot yang jelas. Maksudnya matlamat cerita itu kena jelas daripada awal. Maksudnya act 1 tu kita tunggu agak lama dekat mana dia punya tujuan cerita ini sebenarnya. Dan juga penonton tertunggu-tunggu, bukan hanya efek. Filem itu bukan hanya efek dan juga scene itu yang gerak, tapi cerita itu digerakkan oleh plot itu sendiri, main plot itu sendiri. So struktur cerita sangat
kurang dibina dan diberi perhatian menyebabkan mungkin pacing dia agak slow sedikit di situ lah. Itu yang perlu diperbaiki. Yang kedua adalah yang saya cakap tadi lah, pelakon baru perlukan emotion dan juga identification yang agak spesifik, agak kena fokus di situ kan. Untuk masa hadapan kan, saya rasa Jeff Rizal mungkin take note benda-benda ni, tapi mungkin kerana pembikinan Dendam Kesuma ini mungkin mempunyai kekangan beberapa perkara mungkin terlepas pandang, ataupun mungkin dia terpaksa jalankan juga, ataupun itu saja yang ada kan. Mungkin itu cabaran sebagai seorang pembikin kan. Kemudian macam saya cakap tadi, dia punya pacing dan juga action dia agak slow kan, daripada scene to scene kan. So overall is slow. Saya dapat merasakan bahawa mungkin pengarah Jeff Rizal meletakkan seni cerita itu sendiri, macam mana dia nak slow. Tapi kalau semua slow, agak sukar dari segi pacing scene. So kita melihat bahawa perlu laju di beberapa perkara kerana penonton menunggu sebenarnya. So yang keempatnya mungkin konflik yang kurang, ataupun yang kurang berat, ataupun cabaran yang kurang berat, dan challenge yang kurang berat untuk dilalui semasa main plot itu sendiri. So mungkin keluarga ataupun watak utama itu mempunyai konflik yang lebih besar untuk diselesaikan. Itulah mission diorang. So macam mana diorang menyelesaikannya dalam situasi yang lebih menarik lagi sebenarnya. So itu saya rasa mungkin perlu diperbaiki lah, saya rasa. Kemudian tadi saya dah cakap tentang tak ada clear punya matlamat ataupun goal, dan juga main plot yang lebih clear lah. Itu saja daripada cerita subplot pun sikit-sikit saya dia banyak flashback, dan juga mungkin Jeff boleh perbaiki dari segi flashback kan. Flashback yang kadang-kadang flashback ni tak perlu visual yang sama, ataupun tak perlu sangat flashback. Mungkin flashback yang sangat penting untuk memberi penerangan ataupun mood kan. So itu beberapa perkara yang saya lihat penambahbaikan yang perlu, dan saya rasa kalau diberi peluang lagi, mungkin saudara Jeff Rizal akan dapat buat lebih baik. Dan aku rasa lah Jeff, skrip itu perlu daripada orang yang betul-betul boleh buat skrip lah. Aku rasa untuk next karya kau lah. Aku rasa itu pendapat ikhlas aku lah kan. So apa pun, terima kasih banyak kerana menghidangkan kami karya yang cukup berani dan cukup hebat daripada sahabat aku ni, kerana mencuba. So aku tahu ini karya kau yang pertama, kau direct, kau produce sendiri. So aku tengok banyak kredit nama-nama kau kan. So aku rasa cukup bangga lah sebagai kawan. So next time aku rasa jangan buat lagi, jangan banyak sangat kau punya jawatan tu. Kau lebih fokus kepada lakonan ataupun pengarahan saja. Apapun, terima kasih banyak. So kepada semua penonton, jangan lupa untuk tengok Dendam Kesuma. Masih lagi berada di pasaran, masih lagi berada di panggung. Memang best cabaran dalam satu tempat, dan juga satu lokasi, dan juga satu pengarahan. Terima kasih.